Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab Tuhfatur Raghibin malam ini pada muka surat 17 bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu hai talib. Maknanya hendaklah kamu tahu, tak boleh. Tak boleh itu kadang-kadang membinasakan kamu dan kadang-kadang dengan makna merugikan kamu. Hai talib. Talib ni orang yang menuntut akhirat. Itu dipanggil talib. Orang yang menuntut akhirat. Talib juga diterjemahkan dengan makna pelajar. Macam Taliban di Afghanistan tu. Bila Afghanistan masuk pada tahun 79, jajah negara Afghanistan, negara umat Islam. Dan tentera kerajaan Afghanistan bergabung dengan Rusia yang komunis laknatullah. Maka pelajar-pelajar madrasah di Afghanistan bangkit memegang senjata menentang penjajahan tersebut. Jadi mereka digelar Taliban. Maknanya penuntut ilmu. Orang mengaji. Tentera kerajaan ikut kerajaan masuk belah komunis. Nampak? Zaman apa? Babrak Kamal. Ingat tak? Komunis. Itu panggil Taliban. Taliban tu penuntut madrasah. Sekolah-sekolah agama di bukit-bukit tu. Jadi hai talib, hai orang yang menuntut. Kita ni orang menuntut lah. Menuntut fardu ain, menuntut fardu kifayah, menuntut ilmu. Tapi secara keseluruhan kita menuntut akhirat. Sebab apa? Sebab kita tidak tuntut dunia. Kerana kita duduk dalam dunia dah. Orang duduk dalam kereta suruh naik kereta, jeng. Hidup dalam kereta dah. Bini kata naik lah. Naik bang. Naik kan duduk dalam kereta dah. Jadi kita dah duduk dalam kereta dah, memulakan perjalanan. Oleh kerana duduk di atas dunia dah, maka carilah akhirat pula. Bahawasanya semata daripada kurnia Allah Ta'ala kepada segala hamba-Nya, tiada jua zahir ahli bid'ah itu pada suatu tempat, melainkan dizahirkan Allah SWT seorang hamba-Nya yang mendirikan hujjah dan dalil pada menolakkan bid'ah. Seperti sabda Nabi SAW, Ma zahara ahlul bid'ati illa azharallahu fihim hujjatahu ala lisani man yasha' min khalqihi, rawahul hakim. Artinya tiada zahir ahli bid'ah melainkan adalah dizahirkan Allah Ta'ala atas mereka itu manusia seorang daripada hamba-Nya, hamba Allah yang membangkitkan hujah dan dalil daripada pada menolakkan bid'ah itu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Hakim. Baik. Masuk pula membicarakan tentang pertolongan Allah Ta'ala atas umat Islam. Yakni ketika zaman Nabi SAW, tidaklah masyhur golongan-golongan ahli bid'ah ni. Yang adanya ialah orang-orang kafir. Di pada zaman Nabi SAW, orang panggil tidaklah dikatakan bid'ah. Masyhur kataan bid'ah. Bid'ah itu maksudnya ma laisa lahu misal fi zamanin Nabi atau misalun sabiqun. Perkara-perkara, amalan-amalan yang tidak ada contoh daripada zaman Nabi SAW. Ataupun pada zaman Nabi tak ada orang buat amal itu. Ataupun Nabi tak buat amal itu. Maka tiba-tiba lepas pada tu ada, namanya bid'ah. Faham bid'ah dulu. Ini balah apa bid'ah.
Orang bukan suruh baloh, suruh mengaji, biar faham. Nak, dia nak buat baloh. Semua benda nak buat baloh. Nak, biar faham hukum. Ya? Bid'ah maksudnya ialah perkara yang tidak ada contoh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi tidak buat perkara itu. Nampak? Jadi kalau benda itu ada sekarang, amalan-amalan yang kita buat sekarang, dia ada dua. Ada tak hak Nabi buat amalan ni? Ada, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ada tak Nabi, zaman Nabi ada buat begini tak? Tak ada, dipanggil bid'ah. Contoh. Zaman Nabi tidak ada Al-Quran dalam bentuk mushaf 30 juzuk, tak ada. Zaman Nabi sahabat hafal. Sebahagian sahabat hafal seluruh Quran 30 juzuk. Sebahagian sahabat hafal surah-surah tertentu. Dan ada sahabat yang hafal ayat-ayat tertentu saja daripada surah. Macam kita sekarang sama. Kita dengan penghafalan Quran dengan zaman kita sama. Ada lala kampung Cinering ni orang yang hafal 30 juzuk. Dan ada di Cinering ni orang yang tak hafal 30 juzuk. Dia hafal beberapa surah. Contoh dia hafal surah Yasin, surah Ankabut, surah Al-Mulk dan sebagainya. Dan ada juga yang tak hafal surah-surah. Dia hafal sebahagian ayat-ayat. Nampak? Sama je. Dari segi penghafalan. Sama. Tetapi belum lagi ada Quran hak 30 juzuk. Zaman kita tebal tu, kita duk beli 15 ayat tu. Tak ada zaman Nabi. Semua tu hafal dalam dada. Dan sebahagiannya ditulis pada papang. Loh dia panggil. Dan ada ditulis pada kulit. Seperti kulit kambing dan kulit kijang. Dan ada yang ditulis pada daun. Daun palma. Toreh jadi huruf. Kalau papang tu, sekeping tu, kalau surah pendek, Yasin sekeping papang. Ada tinggi pada mimbar ni, sekeping. Bawa sekeping tu berjalan. Di antara negara yang masih kekal papang lagu tu, Mauritania. Di Afrika. Nampak? Dia miskin. Pergi ngaji tu bawa papang. Nampak tak? Bawa papang. Ni bawa papang Yasin, ni bawa papang benda surah Al-Mulk dan seumpamanya. Di papang tu ada. Di Toreh ayat Quran. Itu zaman dulu. Jadi zaman Sayyidina Uthman barulah siap 30 juzuk sutir macam kita learning dah. Faham lagi? Ditulis. Panggil mushaf. Faham? Kalau Quran itu yang dalam hati Quran, yang kita hafal di mulut Quran, yang ditulis dicatat pada dinding-dinding, pada batu-batu Quran. Mushaf tu makna hak ripung sudah dijilid lagu tu. Tak ada zaman Nabi, itu dikira satu bid'ah. Faham lagi? Zaman Nabi ada tak Quran mushaf? Tak ada. Jadi bid'ah. Tapi bid'ah itu bukan bid'ah yang dicela. Zaman Nabi, zaman sahabat, dia tidak ada baris. Bismillah tu tulis gini. Dan titik tak ada. Titik dia letak kemudian. Dulu bawah ber kosong. Ulama kemudian letak titik. Kemudian letak baris. Kemudian tahun-tahun kemudian letak tajwid. Maksudnya gambar-gambar sukun dan sebagainya. Gambar-gambar sakdu. Dia letak kemudian pula. Zaman kita ni habis tajwid duk begar. Faham lagi? Ambil pen. Nama waladhi akak. Letak waladhi. Hebat zaman kita. Tak reti juga baca. Nampak tak? Tak apalah tolak tepi tu. Anak royak. Kitab-kitab hadis zaman Nabi ada kitab hadis? Tak ada. Sahabat apa mulu? Abu Hurairah, Anas bin Malik dan beberapa rakan sahabat besar, semua tu 1000 lebih belaka dalam dada. Ada orang 1600, ni 1400, ni 1200 dalam hati. Ada sahabat yang hafal 100 hadis. Ada sahabat yang hafal 10 hadis. Dan ada sahabat yang 1 hadis. 1 hadis dia ingat. Buku-buku hadis tak ada.
Zaman Imam Syafi'i baru ditulis hadis. Zaman Imam Malik ditulis hadis. Zaman Ibnu Mubarak ditulis hadis. Hadis ni setelah Nabi wafat 100 tahun ditulis dalam kitab. Nah, Imam Malik tulis kitab Muwatta. Imam Syafi'i jadi Musnad Syafi'i. Jadi kitab Kitab tu hadis tu. Nah, kitab tu bahas kod fiqh tapi tulis hadis dengan sanad. Nampak? Zaman Imam Hanafi, Musnad Hanafi. Nah, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian datang zaman Imam Bukhari. Nah, tulis pula Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ni hadis ni riwayat Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim ni kata setengah ulama yang keempat paling sahih. Kata setengah ulama yang kelima. Nah, paling sahih Bukhari, nombor 2 Muslim. Lepas tu Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kemudian Mustadrak Imam Hakim. Itu pandangan ulama hadis. Nah, belum ada ngajar pakai speaker gini, pakai mikrofon. Nah, jadi kita guna mikrofon gini menyampaikan ilmu agama, baca Quran, semayang. Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Ini bid'ah. Ma laisa lahu misalun fi zamanin Nabi. Perkara ini tidak ada contoh pernah dilakukan pada zaman Nabi. Ini bid'ah. Faham? Dah haram. Bid'ah bukan makna haram. Bid'ah makna tidak ada contoh pada zaman dahulu. Dah haram tu hak kata dicela masuk neraka tu sesat. Hak tu bid'ah yang sesat. Kena faham baik. Kena faham baik situ. Tu jadi tak balah bila faham. Bila tak faham bid'ah sesat. Kena faham baik, jangan balah dulu gitu. Jangan duduk sibuk nak balah, sibuklah dengan tambah ilmu. Mula-mula kita ngaji sikit memang bising. Pasal baru dengar. Jadi tak kena belaka orang lain. Tahu tak? Dan penuh kau senyap. Tengok tank yang minyak gas cuba air sikit. Air cuba patak air. Cakap tak tank, bising tak? Bising, kakam bunyi. Kalau air separuh, tak bising sangat. Dah kalau air penuh, 10 tahun nerak atas motosikal. Daripada Honda Cup, nerak atas EX5 pula. Lah kali nerak RZ. Berlomba untung malam-malam. Faham? Pelakang ke? Bukit Ku. Daerah ke Quran, daerah ke tajwid, daerah ke semayang Jumaat dan sebagainya. Tiba-tiba masuklah hidayah, insyaAllah dia. Faham? Dia pun mula belajar membaca Quran. Tok Guru dia ajarlah idrang bila guna, ikhfa hakiki, hak ni ma'arik li sukung. Tak? Hak tu kena tutup mulut, hak ni kena buka mulut. Baru dia reti 4-5 bulan belajar, dia kata tu imam masjid Simpang 4 tak apa betul betul. Faham? Tok bila sila masjid Tok Guru tu berasa tak kena kata. Tu tak apa comel. Masa dia berlomba tu dia cara. Dia cara tak? Tak. Faham? Tapi dia start ngaji dia cara dah. Tok imam tu tak kena. Tok bila tu tak kena Faham? Tok bila Tok imam ni pula mulut tak tutup Faham? Sebab apa? Pasal dia baru boleh ilmu sikit. Betul tak? Dan jadi ulama' ni tak cara dah. Dah luah dah ilmu, semua maaf dah. Bukan dia sengeleng. Benda yang payah pada dalam masalah sifat, dimaafkan pada syarak. Nak? Tapi dia dengar Tok Guru dia khabar kena gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tok Guru buat l tu nak suruh dia beza, jangan takhfif. Faham? Dia bodoh faham, kena hak mana dak betul. Nampak? Sebab tu ramai dah ni ajar ulama, ajar Tok Guru dalam Facebook. Dia bisa pada ulama ni. Apa? Pasal dia baru boleh sikit besar kuku. Orang besar kuku cergah je bawa barang sikit, tak nampak Cuba minang ke nabik tak belakang. Diang dah lah. Kena faham. Jadi bid'ah, belajarlah bab bid'ah supaya kita tahu hukum hakamnya. Pandai kita beza. Bukan nak balah. Datuk Nabi kata kullu bid'ah
Kullu bid'ah dalalah. Kullu bid'ah dalalah. Semua bid'ah dalalah. Mendengar Nabi ada cakap semua. Nabi kata kullu. Nabi ada kata semua. Nabi cakap Terengganu ke cakap Arab? Cakap Arab. Nabi tak pernah kata semua. Nabi kata kullu. Apa makna kullu? Kullu ni bahasa Arab ke bahasa Inggeris? Bahasa Arab. Kena rojak kaum Arab. Tak boleh ikut share gitu. Kena rojak kamus Arab. Arab dictionary. Apa makna kullu? Kullu dia kata, nampak? Dua makna. Nampak? Lahu maknayan. Ada dua makna. Satu bima'nal jami'. Satu makna semua. Nampak? Wal akhar bima'na al-ba'. Dan sebahagian satu lagi maknanya sebahagian. Atau makna ghalib kebanyakan. Baru faham. Ada seorang Arab. Dia tak erti makna kullu. Dia Arab. Pasal apa? Pasal dia tak belajar bahasa. Orang Melayu pun kalau tidak mendalami ilmu bahasa Melayu, dia pun tak erti penggunaan bahasa Melayu. Betul tak? Jangan duduk balah. Bid'ah yang kita kita kena engkar ni, bid'ah yang maksiat yang berlaku dalam negara kita sekarang. Dengan kilang arak, dengan pusat judi. Betul tak? Dengan zumba. Tebuk pula dah. Nampak tak? Itu baru bid'ah yang disuruh larang. Bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah yang dicela syarak. Faham? Ni duk balah gambar capa atas piyah. Alah bala tunggu. Tu kata benda sikit jadi bising lalu. Mengaji tambah 20 tahun lagi mengaji, mudia. Nampak? Jadi bila ada ahli bid'ah, Allah dengan kemurahannya, dengan rahmatnya, memberi kita satu nikmat. Bila ada ahli bid'ah dalam negara kita, apa nikmatnya? Allah akan bangkitkan ulama-ulama yang boleh berhujah untuk menghujah ahli bid'ah ini. Itu satu nikmat. Kalau tidak ada ulama, tidak ada tok guru, tak ada alim, bid'ah itu bermaharajalela. Jadi lepas pada wafat Nabi SAW, timbullah bid'ah. Hak masa wafat Nabi itu pun ada dah orang. Waktu baik Nabi tak wafat. Nampak? Benda-benda ni dibimbangi. Sehingga Sayyidina Umar kata, siapa kata Nabi mati, aku tebah tekoknya dengan pedang. Tak mau terima kenyataan. Nampak? Sayyidina Abu Bakar bangun. Man kana yu'minu bi Muhammadin wa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad dijadikan Tuhan, maka Nabi telah mati. Wa man kana yu'minu billah fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa beriman bertuhankan Allah, Allah hidup tidak mati-mati. Barulah lega dengar gitu. Sayyidina Umar pun jadi lega dulu. Dia terbawa-bawa terlalu kasih kepada Nabi. Tengok dalam sirah Sayyidina Umar sampai 100 kali sehari. 100 kali sehari ni maksudnya bukan orang bilang 100. Faham tak lagi? Orang bahasa kecek orang panggil. Kan kata dah siapa tukar bilang 100? Bahasa kecek macam kita lah. Kalau Terengganu orang panggil benda. Kalau acak. Tak, kalau ada sebut nombor. Nombor 4. Kalau acak. Nombor 4 tu sebut makna acak. Arak 100. Tak je dengar orang Terengganu. Kalau kek dia kata 4. 4 kali sebetul. Alah sakit sungguh. Ke orang Singapura ni. Faham tak? Orang Terengganu kalau kek sangat hak tulis duk ulang 4 kali sebetul. Sebetul 4 kali dah nak tembus nak jember garik. Tak 100. Faham tak? Nak peringat balik pasal mu ni nampak tak apa nak cakap Terengganu. Sejak menang ni. Dah. Nampak? Banyak nak cakap luar pun ni. Banyak nak cakap luar.
Tak salah tapi kita periduk lah. Nah, barulah tak pupus dimakan zaman tak. Pak kali sebetul tu bukan pak. Anak dia kakang dia ambil melu. Dak kali berahi melu. Nah, kalau ada kali dia pergi kedai tak melu bokoko dah lah ni. Nah, di rumah kakak keteng jatuh. Pak bolang mulu. Kakak keteng. Mu ni kau mak pak kali sebetul di bahang melu dapur. Sebetul tu pak kali dah. Bukan ayah dia bilang dua. Dah boleh kata lagi. Tiga boleh kata lagi yang. Tak boleh kata lagi. Pak kali sebetul. Takkan gitu. Mana krek acak ni. Nah. Dan lain ni kalau orang ziarah kubur ada kata bid'ah ziarah kubur. Betul tak? Nah, macam-macam. Ada kata tak bid'ah tapi kalau ziarah hari raya bid'ah. Pula dah. Jadi cari pasal belaka. Nak ngajar macam ulama bodoh tak erti. Jadi waktu berisu sesa. Betul tak? Ulama dia ngajar hukum. Awal A sampai Z. Buka habis kitab tu kitab ni. Tak erti itu. Dia pakai cedok-cedok hukum, bahas. Boh lah Facebook. Sorok mak pakai share. Mu begitu, aku begini. Nah, itu masalah. Duk sibuk bid'ah ziarah kubur hari raya. Lah aku ada dia kubur tok ni bukan kubur tok mu. Nak pergi hari raya ke apa pun. Ada tak Nabi kata tak ada ziarah kubur hari raya? Tak ada. Zurul kubura. Taklah kamu sekalian. Al-kubura zuru manusia kamu sekalian tu ziarah. Al-kubura. Taklah kamu sekalian ziarah pada akan sekubur. Nabi dah kata fi yaumil khamis. Fi yaumil arba'. Fi yaumi Jumaah. Tak khabar. Kalau surah Al-Kahfi Nabi kata, man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati. Barang siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ada pun kubur tak? Zurul kubura. Ziarahlah kubur. Bila ziarah kubur, hari-hari boleh ulama kata. Siang malam boleh. Pagi petang boleh. Dekat jauh pun boleh. Malaikat ada larangan. La'anallahu zawaratil kubur. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang kerek sangat duduk kubur. Itu lain. Maka boleh nak perkataan zawarat kerek sangat. Maka ulama haruskan dengan berselang masa. Semua benda nak baloh. Cabut rupu atau kubur baloh. Lagi cabut tu nesang pula. Nampak? Sok baloh mengaji. Nah, ada satu isu rasa masuk capur. Ngaji, tanya ulama, berdalami masalah tu. Untung kita. Orang duk balas hak. Jadi kita boleh selesai masalah orang bila-bila. Jadi Allah akan zahirkan seorang hamba yang mendirikan hujjah dan dalil. Dalam balasalah hadis keluarlah bid'ah, pereka hadis. Jangan ulama-ulama hadis bangkit untuk membela hadis-hadis, menapih hadis-hadis dan membuang hadis-hadis rekaan manusia. Tu. Dalam hukum dan sebagainya. Itu bid'ah banyak. Dan memanglah tugas kita memberterah bid'ah ni, ulama-ulama ni memang biasanya dia akan bertentang berlawang dengan manusia. Kerana kasih pada bid'ah itu manusia. Sebab tu kita tengok seorang mufti Mesir yang Dr. Farid Wasil. Ingat dah? Mufti Mesir. Dia ni dipecat daripada jawatan mufti. Tahu tak sebab apa? Sebab dia menentang bid'ah. Dia memfatwakan haram bid'ah yang dilakukan oleh kerajaan. Bukan bid'ah baca Yasin. Malah ni sepuh tu bukan bid'ah tu. Bukan masalah tayak Saidina. Tu orang bodoh duduk percaya bid'ah ke tak? Ulama tak cara benda gitu. Tu bukan bid'ah. Syekh Dr. Farid Wasil ini dia memfatwakan pertandingan Ratu Cantik yang dilakukan dibenarkan oleh kerajaan Mesir haram. Ini penentang bid'ah. Lalu dipecat daripada jawatan mufti. Nampak? Ini bid'ah duk balah bab selipar Nabi.
Duk balopak baca Yasin malam Jumaat. Ala kebala tu. Hak tu boy erti. Mu ngaji tinggi-tinggi bahas benda khilaf gitu. No. Kemungkaran dalam negara kita. Faham? Orang telanjang, orang minum arak, kedai arak, kedai judi. Dalam televisi dibenarkan perempuan laki-laki berpasang-pasangan bukan mahram berpegangan tangan itu. Keluarkan fatwa tentang bid'ah itu. Tak. Undang-undang negara lebih tinggi daripada hukum Allah, keluarkan fatwa. Itu bid'ah. Faham? Islam ini ya'lu wala yu'la alaih. Itu cara kita menentang bid'ah. Sebab tu Imam Nawawi bab ni dia tak cara bab remeh-remeh. Di antara ahli-ahli bid'ah keluarnya golongan-golongan sesat seperti Khawarij. Maka dah bangun ulama-ulama mengarang kitab-kitab menyatakan tentang kesesatan Khawarij. Ini maksudnya. Keluar pula golongan Jahmiyah. Keluar pula golongan Mu'tazilah. Terbit golongan Syiah dan ulama sentiasa bangun menulis karangan, menyampaikan penerangan bahawa perkara ini adalah bid'ah. Itu maksudnya. Jenis pukul kepala ni. Ingat ke Sayyidina Husain ambil ni pedang ni, takir tapal biar berdarah. Hapus dosa. Ulama bangun, karang kitab, cari dalil, mengeluarkan istilah dalil, gali dalil dan sebagainya untuk menyatakan perkara ini bid'ah mesti dihapuskan. Kita ustaz-ustaz duk balas duduk menentang bid'ah, benda khilafiyah. Ala qamang sepanas sungguh. Benda khilafiyah, masalah kerak kuku. Orang ni kata clicking dulu, manis pula jari tengah. Bid'ah, tidak ada dalil. Pula dah. Anda dia nak kerak tangan dia pula apa? Tangan dia mesti buat apa? Faham lagi? Lain dia kata Nabi suruh kerak ni tak ada hadis, tu tak boleh. Faham lagi? Kita bukan nak balas bab bid'ah, kita jelaskan hukum. Benda khilaf kita rayak khilaf. Tengok dalam televisi pelik-pelik kan bid'ah dia. Joget ramai-ramai, menari laki puang, dedah aurat, berlakon drama mu pegang kau pegang mu. Walau duk takati kono laki bini dua orang duk takati tutup dengan selimut. Action, abang. Padahal bukan abang dia. Bid'ah tak tu? Haram tak? Hak tu kita tentang. Bukan tentang gitu umbuk pengarah. Kita nyatakan hukum supaya benda itu berhenti. Kata Nabi ma zahara ahlul bid'ah. Tidaklah zahir ahli bid'ah illa kecuali azharallahu fihim. Allah akan membangunkan, menerbitkan atau zahirkan hujjatahu. Allah anggap sebagai hujah ulama'nya. Ala lisani man, atas lidah seorang yang yasya, yang Allah kehendak. Siapa? Min khalqihi, daripada makhluknya. Soal apa murad? Murad ni apakah yang dikehendaki daripada bid'ah itu? Jawab bahawa murad dikehendaki daripada bid'ah itu mengadakan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pekerjaan itu i'tiqad atau perbuatan. Maka pekerjaan yang diadakan itu jika tiada memberi maslahah pada agama, maka itu ada kalanya haram dan ada kalanya makruh, dan ada kalanya perkara bid'ah itu mubah, yakni harus. Dan jika ada ia bid'ah itu memberi maslahat, memberi kebaikan pada agama, maka itu bid'ah ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Tu mengaji. Kita sibuk nak balah, nak bahas, nak berdebat. Ilmu tak cukup. Ngaji siapa darjah 2, minta jadi pilot. Jadi kau hok lalu. Dia tak ni. Darjah 2 tak boleh jadi jaga boleh. Nak jadi pilot apa tu? Bang pilot ke mana? Biar ikut step, ikut tangga dia. Jadi kalau benda itu benda yang mudarat, bid'ah, mudarat, haram. Benda itu memang ada larangannya secara umum, walaupun tidak didetail secara
terperinci dalam mana-mana nas, maka bid'ah itu haram. Nah, dia bukan tak boleh puang menari di depan mahram. Kena faham. Lepas tu ulama dia detail. Belajar apa salah pergi belajar? Sibuk nak share. Dia mengaji. Nah, depan mahram. Kenapa tak boleh depan ajnabi? Kerana syahwah orang yang melihat. Orang perempuan ini dimaafkan berjalan. Kalau tak benar berjalan, nyanyi ke dia? Tetapi dilenggukkan badan, membuat gaya dengan hentakan kaki yang menjadikan tubuhnya bergoyang, hukumnya menari. Bila buat begitu, apa nama panggil sekalipun, nak panggil zombie ke, nak panggil ala-ala ke, hukumnya haram. Ada pula jawab, apa salahnya Zumba? Yang tukar tegur tu salah. Kenapa dia tak pergi dakwah? Pula dah. Jadi mana-mana ada berlaku maksiat, ustaz salah. Apa? Apa dia tak pergi tegur? Ini masalah. Bila otak dikosongkan, letak di tapak kaki, jadi gitu. Ni kalau belah kepala ni doktor apa pesang tengok. Dia rebah motor. Jadi ada bekak dalam ni. Kan bila bekak dalam ni, dia kena buka purung ni. Nampak? Kena buka lu purung, biar bekak tu turun. Baru boleh masuk balik purung, betul tak? Bagi yang pada hai tahu. Bila doktor buka tu tengok kosong, ada otak. Oh my God! Nampak? Ping! Gitu ramai ni. Jadi bila ada orang buat benda haram, salah tok guru, salah ulama. La ilaha illallah. Tok guru bukan kerja dia gitar joget. Dia bila ada satu masalah yang berhajatkan hukum, dia menyampaikan hukum. Kalau secara rasmi untuk negeri, namanya fatwa. Macam tadi. Ada kalanya bid'ah itu haram. Mana? Seperti menambah-nambah rakaat semayang. Haram. Menambah-nambah puasa yang tidak disunatkan. Haram. Sedangkan kalau bukan itu sunnah, bukan itu disunatkan, kita jawab dengan harus berpuasa. Kerana harus berpuasa ini selain 5 hari dalam setahun. Ada pun yang datang menyebutkan afdal puasa pada hari sekian-sekian, maka itu adalah sunnah. Nampak? 9 dan 10 Muharram itu sunnah. Di bahan 16 Muharram sunnah. Itu salah lah. Nampak? Katakan harus 16 itu harus. Bukan sunat berpuasa. Harus. Tapi bila harus, itu pada pemilihan tarikh. Bila mempuasakan 16 Muharram, jadilah puasa itu puasa sunat. Bila sunat, ma yusabu fa'iluhu, diberi pahala bagi orang yang melakukannya. Kena faham. Dulu ada orang minum arak zaman Nabi. Ada. Faham? Tapi zaman Nabi ada kilang arak? Tak ada. Kita ada kilang arak. Bid'ah yang dalalah. Nampak? Wajib semua asatizah kena bunyi mereka dalam kuliah. Tak bunyi banyak sikit. Kita kadang-kadang takut nak khabar benda yang haram itu haram. Takut tu macam-macam kadang-kadang. Sebablah banyak hal lah. Takut kena tarik balik tauliah. Dia sedang menunggu tauliah ni, kalau bunyikan dak pas teguh pula. Dah. Ataupun takut dia ambil tindakan, atau takut hilang kuasa. Itu semua salah belaka tu. Bila masa kita sempat, inilah kita laksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Walaupun hilang kuasa, walau orang dah undi dah kita akan datang, wajib kita buat juga sekarang. Ada orang nak marah benda mungkar sekarang, kat pergi takut mengundi kalah. La ilaha illallah. Kerana siapa mu ni? Kerana Allah kan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Betul semula. Bukan marah. Betul semula. Masa yang ada ni lah. Kita buat yang Allah suruh. Sekadar yang kita mampu. Walau kata takdir kata orang marah. Pakat dah undi belaka. Biarlah. Hak ni. Masa ni. Allah akan tanya di akhirat lagi. Betul tak? Ni aku kata gini kan. Kat gini tak boleh jadi mufti pula. Aku kata gini kan. Kena tarik balik je tau. Nak? Jangan. Kita ni. Umat terbaik. Bukan umat cak ayam bulu balik. Faham tak? Kuntum khaira ummatin. Kamu semua ni sebaik-baik umat. The best. Bukan hak cak nombor 2, nombor 3 tau. Nah, bukan naik Johang. Johang sama. Siapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, betul mula. Kagi kalau aku kabar harang gini memang set AJK masjid ni tak marah aku lagi. Pasal AJK ni memang dia buat salah gini. Jadi aku buat senyaan soalan ni. Kalau tak panggil dah aku. Dah panggil aku sekali panggil 200.5. Kalau surah lain tak agak 60 ya. Ini masalah. Faham? Masalah kita tak kuat. Maka hukum kita perik semua. Susuk semua. Bukan nak kata siapa-siapa. Untuk diri masing-masing. Masa ni kita sempat. Masa ni lah kita buat Islam. Buat apa yang kita mampu. Sebab masa ni Tuhan akan tanya. Jadi kita nak jawab dah. Bapa mu tak marah kita. Bapa mu tak buat akta gini. Bapa mu tak larang orang tutup aurat. Bapa mu benarkan orang begini benda yang maksiat dalam negara. Kita jawab kita memang tak suka. Tapi kalau kita arah selalu orang lagi ngundi depan. Tak menang dah lah. Kapung wisuti. Betul tak? Dan ada kalanya bid'ah itu makruh. Zaman Nabi ada masjid. Soalan mudah. Hari nak boleh jawab. Zaman Nabi ada masjid, cikgu? Ada. Jadi masjid bukan bid'ah. Kerana zaman Nabi ada. Itu cara mudah nak kenal bid'ah. Zaman Nabi ada tak dihias masjid lawa-lawa? Tak ada. Maka hias masjid itu bid'ah. Faham lagi? Itu ulama sebut. Baik bid'ah hias masjid ni bid'ah haram sesat. Ulama kata bid'ah makruh. Bukan haram kan? Tak berdosa dia kan gomo pula dengan AJK masjid. Faham lagi? Makruh. Mana kalau tak buat lebih comel. Cat je bagi jadi bersih dan jangan banyak bunga-bunga pattern. Kita duduk sibuk nak bunga. Kalau nak main berahi pattern, buat awal bulan. Lagi. Lari. Buat banyak bunga. Itu tak apa lah. Tak bida'ah lah. Ni pergi lari sejik. Bukan kita marah sejik ni. Mana-mana pun. Faham lagi? Ulama sebut. Rata-rata kitab fiqh kalau bab bida'ah makruh. Buat contoh. Menghias masjid. Nampak? Cat kubur. Zaman Nabi ada cat kubur. Faham? Zaman kita cat. Kubur tu bida'ah tak? Tak lah zaman Nabi ada kubur. Faham lagi? Cat kubur ada zaman Nabi? Tak ada. Kita cat lawa-lawa. Makruh. Bida'ah makruh. Itu panggil. Dari mana bida'ah sesat? Bak kubur. Zaman Nabi ada kubur. Zaman kita ada kubur. Kubur bukan bida'ah. Zaman Nabi ada orang minta nombor ekor atas kubur. Tak ada. Lain ni ada tak? Bida'ah yang menyesatkan. Tu. Faham lagi? Ni dak orang berdoa di kubur dia kata bid'ah. Alah bala tu. Bid'ah apa berdoa ni? Allah suruh kan? Allah katakan Allah ni doalah kamu akan daku. Ada tak dalam ayat tu kata melainkan jangan dikubur? Ada? Doa ni umum ke? Umum. Di mana saja. Doa ni astajib lakum ayat tu. Ayat Quran. Doalah, mintalah padaku. Di mana? Kau sambung pasal tak tulis dalam ayat. Kalau sebut dalam ayat, kita ikut ayat. Faham? Jadi dia nak berdoa di kubur, dia nak berdoa di supermarket, nak berdoa kat drawbridge. Drawbridge kata kan. Nak pergi seorang, negara beri. Nak pergi seorang, negara beri. Dulu kan. Nak mari tengok. Cakap autis belaka lah ni. Jambatan buka. Nampak tak?
Jadi nak jumpa kat padang belakang tianggu berdoa, boleh tak ada? Ada tak orang, siapa berani kata haram berdoa belakang tianggu? Tak ada, pasal Allah kata, oh doa ni. Faham? Doa lah aku di mana saja, boleh. Dijumpa kawan dia dekat kedai dua ya. Nah, dia nak main kedai lain dah, pasal sinar tak boleh, main kedai dua ya lah. Dah. Dia pun kawan dia, doa saya sikit, tak apa sedap tubuh puasa. Kawan dia berdoa lah kedai dua ya. Faham? Boleh ya. Ada pula berdoa di kubur bid'ah. Korok kering sungguhlah. Nah, umum. Yang tak bolehnya ada larangan. Wala tada'allah fil kubur. Jangan kamu berdoa akan Allah di kubur. Kalau ada gitu, tak boleh berdoa di kubur. Faham lagi? Buat mozaik ke kandang? Dua tu. Tadi kandang, lepas tu mozaik pula. Mozaik ke kandang? Dua-dua. Dengar baik-baik. Larangan banner kubur ini, kalau binaan yang tetap haram. Ini pandangan yang paling kuat. Binaan yang tetap ni macam kita bubuh mozaik, bubuh mama. Faham? Ambil mama Langkawi. Lening dia main Langkawi pula mama. Nah, ni kubur, tanah kubur. Ni buat contoh gini ni kubur. Tanah benggok baru tanang Faham tak ke? Lepas tu bor nesang jalan tengah ni. Faham tak ke? Ni dah ada masalah. Kalau kata buh mozaik tu, hak buh kat tepi pula ada bing pula tepi. Hak ni haram. Pak segi gini, ada semi lebih pula jueh gitu. Kalau hak kurang putih mozaik, dah belakang bing. Kalau hak ada duit, Langkawi. Faham tak? Ni hukumnya haram. Itu binaan yang pendapat paling kuat haram. Sebab apa? Sebab dia makan space, kemudian dikira binaan. Dia akan tanam dalam sikit semi. Betul tak? Itu haram. Yang khilaf ulama belendang. Dia buat kotak pak segi. Dia tak makan tanah. Betul-betul atas kubur kotak. Kadang-kadang kalau zaman dulu kayu, dia ni buat ngesmi. Hak ni khilaf ulama. Setengah ulama kata binaan yang diharamkan juga, setengah ulama kata binaan yang dimaafkan. Yang kata haram, hujah dia kerana hadis larang binaan. Yang kata tidak haram, dimaafkan kerana dia tidak ditanam dan boleh diakad bila ada orang nak guna, nak gali kubur sebelah, tidak menyusahkan orang. Tapi kalau jenis ming hapa gitu, kalau ada kosong sebelah tu nak gali kubur, gali dalam 5 kaki tu pun lebih sahak tu. Tanam pula dengan tu. Faham tak ke? Itu tujuan dia. Itu bid'ah yang haram di kubur. Lagi bid'ah yang haram di kubur, mak baru mati. Pak ada lagi, pak. Faham tak? Ayah ada lagi. Mak je mati. Faham? Ni, dia buat pagar lebih 2-3 lagi sini. Kurang kosong. Dah kosong ni cadang ayah dia. Dia rasa dia yakin ayah dia mati dua dia. Nolak dia duduk situ lagi. Ada tak orang buat lagu ni? Pagar, kalau tanah wakaf, haram. Tak boleh. Yang boleh tanah sendiri. Faham? Ulang balik. Kat kita ni mungkin tak ada cenderung. Kita tengok kat lain. Bandar-bandar ada. Ni kubur mak mati. Ayah ada lagi. Dia buat pagar. Apa tujuan buat pagar? So pagar. Faham? Tanah wakaf ni. Dia pagar tu tak pagar sutir gini. Untuk mak ni aja, takut kambing biarak apa boleh tahan. Tak apalah hujah dia. Tak pagar lebih. Ada 1 kubur 2 kubur saya tengok pagar tu 6 orang 7 orang boleh muat pula kosong. Ni dipanggil merampas tanah wakaf. Bukan hak dia, hak orang ramai. Hukumnya haram. Wajib atas pemerintah lah kita bakal kata kena cabut. Atas pemerintah. Dah cabut tak? Tolong khabar. Bukan kita marah pemerintah. Takut cuai. Jadi bila kita pesan gini, jadi ada ingatan. Betul tak? Benda tu haram, tak boleh. Kalau benda khilafiyah, lain. Itu masalah lain. Tak apa.
Benda ni sepakat ulama memang haram. Tak boleh ambil tanah kubur lebih pada yang kita. Hak mak kita mati ni, dia berhak. Dagu hidup tak boleh guna. Sebab tanah ni sabil wakaf untuk orang mati. Sebab tu haram kita pergi buat tanah. Pergi buat rumah atas tanah kubur. Mereka dapat kebenaran penjaga tanah. Kerana ini wakaf untuk orang mati. Dapat, mati lagi. Dak lagi cuma mati akal lah. Dah mak mati dia mati akal lah ni. Apa lagi? Tak boleh. Mu buat kosong apa? Mu pergi pagar gitu. Bila pagar kau gini, ambil cuk dah, kosong 2-3 ruang. Kalau ada orang lain bukan anak beranak, pergi masuklah pagar tu tanam. Balah tak? Balah tak? Ha, ini masalah. Tak betul. Cak kubur makruh. Tulis nama harus ulama maaf. Faham? Tulis nama. Tulis nama maaf. Muhammad bin Ismail. Nama je. Kebanyakan kitab fiqh kata maaf tulis nama. Hak zaman Nabi tak tulis nama. Faham? Batu nisang saja letak. Okey? Yang kata fatwa ni ulama fiqh kemudian. Tak apalah kita pakai. Pasal mereka ulama fiqh. Tak? Pandangan dia lebih jitu pada kita. Maafkan tulis nama. Lenia berbih pada nama, setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Dua-dua ni haram pun bid'ah, makruh pun bid'ah. Alamat Facebook pun tak tulis Facebook. Ada satu kubur tu 2 orang, 2 mayat. Dia dekat-dekat. Dia cat tiang batu nesang tu. Bawah oranye, tengah tu hijau, atas merah. Kita tanya orang sini, orang Terengganu. Kita ingat orang Jamaica, Kingston. Sebab colour Bob Marley tu. Reggae. Lagi. Kenapa buat gua ni? Itu makruh. Itu bid'ah tu. Bid'ah yang makruh, yang dibenci syarak. Faham dia lagu tu? Ulama memaafkan kita letak cat satu warna untuk nampak bersih. Ada pandangan katakan tak boleh juga, ada pandangan kata dibolehkan. Tu saja. Lagi ada pandangan ulama, okeylah. Belum dia apa belang gitu. Nak lawa siapa buat pagar. Tiang belarik ni, pagar kubur mak. Ada pintu pagar. Nampak tak? Pasal dulu kita orang minta tolong doa pergi ngaji kubur, kita pergi ya. Ada kubur dia suruh tu ada kuci benar. Jadi dia wi kuci ke kita. Faham? Dia wi kuci ke kita. Kita bawa kuci tu. Jadi siapa kubur tu tengok aja dah ke ketek. Ke pintu masuk dalam ngaji. Lagi habis ketek ngaji, ketek kuci. Telefon dia atau dia nak kuci. Dah untuk dia kuci. Ni stay ni. Ada gok zinc. Itu bid'ah. Yang dimaafkan tentang wak basah, hak ulama kata boleh. Basah itu ringan, tanah tidak ditanam, boleh diusung dengan dialih dengan mudah dan bukan untuk mayat. Itu pandangan ulama. Ringan, boleh akak mari-mari, tak ganggu orang kalau kita nak guna tanah. Yang kedua, tak tanam. Kalau tanam dihukum binaan. Jadi haram. Yang ketiga, bukan untuk orang mati. Untuk siapa? Untuk orang hidup. Dah pasal orang dia. Jadi mari ziarah panah, hujan. Jadi itu untuk dia. Dia ziarah. Dia suka ziarah kubur ayah dia. Sehari 2 jam dia akan pergi petang-petang. Contoh tak? Atau pagi. Maka dia pun buat basah, boleh. Hukumnya boleh. Yang tak boleh, buat basah, bubur-bumbung untuk si mati. Itu bid'ah yang dilarang. Sayyidina Umar pernah tengok seorang laki-laki, dia buat bumbung kubur ayah dia. Sayyidina Umar tanya, buat apa buat bumbung? Nak suruh sejuk ayah. Nak suruh berasa nyaman ayah. Kata Sayyidina Umar, innama yazilluhu amalu fid dunya, yang menjadikan dia sejuk bukan bumbung tu. Amalan dia di dalam dunia, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Nampak? Jadi dalam semua bab sebenarnya ulama sudah bahagikan, kalau begini hukumnya sunnah, kalau begini hukumnya harus, kalau begini hukumnya bid'ah yang keji, kalau begini hukumnya makruh saja.
Kita biar detail mengaji. Nah, bukan semua bid'ah sesat. Sesat semua. Mu seka masuk surga. Lagi nak cakap dengan dia, namun seorang masuk surga. Klik dalam surga. Dah masuk neraka ATS yang ramai nampak dia nu. Faham lagi? Ini masalah. Dan ada kalanya bid'ah itu mubah yang diharuskan. Wallahu a'lam. Saya diwakilkan oleh pihak Jawatan Kawasan Masjid untuk melancarkan kutipan dana Ihya Ramadan 1442 Hijrah Masjid Al-Furqan kita Cenering. Jadi gerakkan tabung tabung ada di luar, nanti balik balik nanti jangan buat-buat tak nampak tabung. Pakat kita beri sumbangan, kan esok belum tentu kita hidup lagi. Kalau kita mati dah esok ada cang dah lah. Pakat berilah. Canggih lah ni pakai tab tu hak dapat baru ni pakat berilah. Guna untuk Ihya Ramadan. Saya nak kabur sekali lagi lah. Dia kata ni, kadang-kadang kita ngajar ni dia kata penunggang agama lah apalah. Berat lah ni. Tapi kesiang lah. Sebab yang kita kesiang tu pasal pahala dia boleh kita. Tu dia nyanyi. Dia gak mayang tajuk baca Quran. Pagi-pagi tabarakalladzi dah. Kita pagi dan bang dah piri. Boleh kita pahala. Nampak tak? Kalau ada panggil orang nak panggil kita, lepas tu dia nak buat apa-apa, faham tak ke? Dia nak buat kolor, dia perlu pitih nak buat akaun apa, faham tak ke? Lepas tu tak cukup pula nak pergi ke ustaz. Tak usah bimbang, tak payah pergi, tak kena pitih kita ngajar, faham tak ke? Tak kena. Tak pergi kepeng tak apa, bos dalam tu, latang tu, nak buat akaun, faham? Dia ingat kita collect duit mari ngajar. Alah bodoh. Mudah kenal orang. Faham? Tak kata dah lagi nak panggil tak ada PT mahal ke apa mahal korokmu percuma. Faham lagi? Mu beri aku ambil, mu tak beri aku tembak. Tunggu apa bodoh tengok situ. Dengar mana-mana kalau ada orang panggil ngajar apa semua dengar. Jangan minta orang. Kita cari keredaan Allah. Ilmu ni kita nak belanja orang. Kalau orang beri sikit, rezeki kita sikit hari tu. Kalau orang beri banyak, rezeki kita banyak hari tu, pegang gitu. Kalau orang tak beri kepeng, tak ada rezeki hari tu. Barulah kita aman, tenteram, Allah sayang. Ni ada katnya ala 2,500 deposit. Hondo macam nak beli riba. Ngajar dulu. Hukum makan daging kanguru. Wak mari lu kanguru, biar aku jawab. Kanguru ni makan apa? Makan rupuk. Dia macam kambing, ulama kiah dia. Dah? Dia tak macam kera. Nampak? Binatang yang pandai bertinju, kalau tanya, pandai boxing, kanguru lah. Dia pandai gocok. Ni gocok ke tangan. Tak? Binatang yang paling pandai bertinju, kanguru. Tapi dia ada satu negara. Di mana? Aussie dia panggil. Australia lah. Down under. Kalau kata down under mudah tahu. Australia. Kalau nama orang kenal belaka, Australia lah. Aussie tu nama manja. Tak? Orang Aussie. Australia lah. Itu binatang yang pandai bertinju. Tak? Binatang yang paling bakhil, tahu tak? Mu pandai ayang je kau. Binatang paling bakhil, kuda. Kuda paling bakhil. Tengok ijalang. Kedekuk, 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 kedekuk. Faham? Kedekuk tu bakhil lah. Faham lah? Ke tak betul? Betul tak?
Kau laju kau kedekuk, 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 kedekuk. Kau laju. Kalau slow kedekuk, 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 kedekuk. Itu sungguh. Aku kaji dah. Bila masa dan sembahyang seorang itu kena sujud sahwi. Bab sujud sahwi nak terang semua. Meninggalkan sunat abad, sunat sujud sahwi. Melakukan suatu perkara yang sengaja batal, tak sengaja, maka sujud sahwi. Baik, kita nak bagi contoh dua. Sunat abad iaitu baca kunut subuh, dia tertinggal. Patut baca kunut subuh, dah ingat itu orang sujud. Tengah baca tayat lah tinggal kunut subuh. Maka sebelum beri salam, sujud sahwi 2 kali. Atau sepatutnya garik ada tayat awal. Nyegi bangun terus rakaat 3, tak ada tayat awal. Maka sebelum salam, 2 kali sujud sahwi. Itu contoh tinggal sunat abad. Yang kedua, dia telah melakukan suatu perkara. Perkara itu kalau sengaja batal, tapi dia tidak sengaja. Contoh, apa benda ni? Menambah rukun. Menambah rukun. Contoh menambah rukun, dia pergi berdiri rakaat yang 3 sembahyang subuh. Patut subuh 2 rakaat. Dia pergi pas pada duduk sujud yang kedua, dia tak duduk tayat, dia pergi berdiri. Kalau sengaja batal tak cikgu? Batal. Ni tak sengaja. Berapa aku pergi berdiri? Maka turun semula baca tayat akhir, sunat sujud sahwi sebelum salam. Okey? Soalan seterusnya. Adakah seorang bapa dikira berdosa jika membiarkan anak yang memayis tidak sembahyang? Dia kena faham benda makna memayis. Mayis ni maknanya budak yang sudah boleh membeza. Mufa'ilun, mumayyizun. Simpan dah. Budak yang sudah boleh membezakan baik dan buruk, sejuk, panas, mudarat dan manfaat. Mana najis, mana tidak najis. Kalau main tek lembu lagi, tu tak memayis. Dan dia ada rasa malu kalau telanjang. Contohnya dia umur dia baru 6 tahun. Tapi nak keluar bilik air, orang ada dia tak keluar telanjang. Nak agak tuala. Itu orang panggil sudah mumayyizun. Tak boleh membezakan suasana. Abang dia dua tubik telanjang orang kita tak ting. Faham lagi? Pasal dia tak ada boleh memayis lagi. Tu jadi budak ini 6 tahun memayis. Jadi anak ini dia kaitkan dengan suruh, bukan wajib. Budak-budak belum balik tidak wajib semayang. Faham? Bukan mereka wajib semayang. Penjaganya wajib suruh. Allah kata muru auladak wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu suruh anakmu dan isterimu solat. Tak sebut umur berapa. Kena tengok hadis pula. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Hendaklah kamu suruh anakmu sembahyang bila mereka sampai umur 7 tahun. Bukan mumayyiz, 7 tahun. Okey? Mumayyiz dalam masalah sah sembahyang. Bukan wajib suruh. Wajib suruh 7. Jadi bila kita 7 dah, kita suruh tu wajib. Anak kita masuk jam 1 dah hari ni. Kalau rendah cenderung. Anak kita pun balik. Adik, mana kalah? Dah nak pergi pula esok. Dah, pergi mayang lohor dulu. Nampak? Pergi seorang lohor tu, dia sudah menunaikan perintah suruh anak dia yang 7 tahun pergi sembahyang. Nampak? Kalau tak suruh, budak itu tak ada masalah. Kita yang berdosa. Berdosa tak sembahyang? Tak, kita sembahyang dah. Berdosa tak taat perintah. Allah kata, wa'mur. Suruhlah, kita tak suruh. Situ je berdosa kita. Berpuasa lepas nisfu Syakban bagi bukan kaki puasa dikatakan haram. Pendapat mengatakan haram ini adalah bermaksud kalau berpuasa tak sah, tak ada pahala dan berdosa. Baik. Dia titik tolak dia itu, dia sebenarnya ada khilaf pandangan. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan mazhab Syafi'i haram lepas nisfu Syakban. Bagi orang yang bukan qadha, bukan puasa nazar dan bukan wiridnya berpuasa. Saja-saja nak puasa lepas nisfu haram. Ada pandangan lain mengatakan harus tidak haram. Jadi kena faham benda ni khilafiyah dulu, tidak ijma'. Sandarannya sebuah hadis. Hadis ini pun diperkhilafkan masalah sanadnya.
Iza intasafa Sya'ban, Nabi kata, fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah separuh, maka jangan lagi kamu berpuasa. Nampak? Kemudian Nabi sambung melainkan orang yang sebelum itu sudah terus berpuasa. Maknanya dia puasa Senin Khamis nak modah. Walaupun jatuh lepas 10 Sya'ban, boleh puasa Senin Khamis. Faham? Orang tu puasa Khamis sama. Khamis puasa. Faham contoh? Maka jatuh Khamis tu lepas 10 Sya'ban, boleh puasa. Nah, hak saja-saja dak aja puasa sunat, nak gomo lepas 10 Sya'ban. Itu yang diharamkan oleh pandangan ini. Nah? Jadi dia puasa juga atas kau yang kata haram. Puasanya sah tak? Sah. Yang tak sah puasa hari yang diharamkan puasa. Mana? Hari yang diharamkan sudah tidak sah. Hari raya haji, hari raya puasa dan 3 hari tasyrik. Hari sah ada khilaf. Nah, soalan seterusnya. Betulkah dikatakan bulan Rejab, bulan Allah, bulan Sya'ban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan Ku adalah hadis palsu, hadis dhaif. Jangan gaduh. Dia dengar baik-baik. Kalau kata hadis palsu, hadis tu dia kata ada ulama kata hadis ini maudhu' dan ada ulama yang mengatakan bukan maudhu'. Sah kita ikut. Seorang saja kata hadis ni sahih. Contoh Imam Tirmizi. Semua ulama lain kata dhaif. Sah kita ikut Tirmizi. Pasal dia Imam Tirmizi. Faham lagi? Dia bukan Cik Tirmizi. Fuk pandai. Atau nasi, kan? Faham tak? Ni ahli hadis, imam hadis. Itu maksud. Ada pun sepakat mengatakan maudhu'. Tak boleh. Tak ada sandarang lah kita. Soalan seterusnya. Seorang ada hutang 5 cupok beras atau atas fidyah yang dikenakan. Adakah beri 5 cupok itu sah kita beri pada 5 orang ahli dalam satu keluarga yang sememangnya miskin? Boleh. Allah kata fafidiyatun ta'amu miskin. Maka keluarlah fidyah puasamu beri makan orang miskin. Jadi atas sekeluarga dia beri secupok. Boleh. Tapi atas sekeluarga itu ada 5 orang, secupok seorang. Lagilah boleh. Faham? Biar meringankan orang. Orang susah ni, dia kalau dia boleh secupok, dia sukalah. Tapi kalau kita beri 10 cupok, dia suka tak? Lagilah suka. Dah berilah dia 10 cupok. Macam kita nak beri sedekah korang lah. Kita nak beri seria boleh. Nak beri 10 boleh. Pasal kita ada 10. Hal lebih. Berilah 10. Beri seria. Kita beri sekian ni tak ada 10 ada sekian. Macam zakat lah. Ulama kata zakat beri kepada orang miskin ni sampai dia boleh makan setahun. Tahun ni biasa lebih kurang 5,000 lah kalau orang miskin. Satu kepala makan setahun. Orang miskin belanja 5,000 setahun. Awi 5,000. Ni 30 riyal boleh zakat. Beli ngecewalah 2 paket habis dulu. Tak nak beli juga raya. Emas keluar merata-rata. Adakah tanda akhir zaman? Dia kata emas merata-rata. Kat mana keluar emas ni? Emas keluar merata-rata. Kat mana? Afrika. Ya tak? Di Kongo. Kongo memang emas lah beliang. Emas keluar merata-rata. Adakah tanda akhir zaman? Dia gini, tanda akhir zaman yang pertama telah berlaku 1400 tahun lebih dulu. Iaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi itu itulah tanda permulaan nak kiamat dah. Bukan nak kiamat esok, maknanya akhir dah. Nabi kata aku ni tanda kiamat. Lepas pada aku tak ada nabi dah sampai kiamat. Turun Nabi Isa bukan latik baru, latik sebelum Nabi dah. La nabi yang ba'di, lepas aku tak ada dah. Tak ada latik jadi nabi. Lahir Nabi yang antik menjadi Rasul, tanda dekat nak kiamat. Maksud dekat bukan makna 15 hari. Jadi kalau sekarang, tanda pertama sudah keluar 1400 tahun lebih dah. Lagilah tambah dekat. Tak keluar tanda pun dekat dah.
Apakah maksud al-murjifun bagi orang yang suka laku penyebaran berita palsu? Kalau datang sesuatu cerita daripada orang yang boleh berbohong, maka fatabayyanu, kena cek. Tapi bukan semua orang. Kita hak ulama kita nak cek. Iza ja'akum fasiqun binaba'in. Datang kamu tu orang fasik, nak bawa berita. Kita hak ulama kita nak cek. Ulama bukan orang fasik. Orang soleh tak payah cek. Dia orang soleh, orang baik, orang bukan kaki pelawak. Nah, tapi orang yang diragui. Dan kadang-kadang bukan orang, internet. Nampak? Kita cek dulu. Sebab tu banyak benda salah. Sekarang musim agama disebarkan melalui smartphone. Nah, bagus, ada manfaat. Tapi sebahagiannya racun. Nah, passing hadis. Kadang-kadang ditambah bukan hadis, masuk bolok dengan hadis. Kadang-kadang saja-saja tulis riwayat Muslim, padahal Abu Daud. Jadi terkobim bila disengajakan. Kadang-kadang hukum salah, hak tak bid'ah kata bid'ah. Hak bid'ah kata sunnah, pening habis. Sebab itulah mengaji dengan hak kopi itu yang terbaik. Iaitu dengan kitab-kitab turah yang ditahqiqkan ulama-ulama dan ada tashih tiap-tiap kitab daripada depan sampai belakang. Nah, itu baru dapat ilmu yang diyakini. Sebab kalau tepek gambar ni, dia buh gambar, dak. Mana kalau jatuhkan air mata isteri, maka 1000 tahun dalam neraka suami itu. Kalau dia tulis gambar dia bawah, tak laku, tak share. Dia pun tulis UAI. Laku tak? Laku lah. Kalau Buh Imam Syafi'i, lagilah laku. Dah aku hak ayam mata Daniel laku dah. Itu tujuan. Padahal benda tu salah. Siapa kena jawab? Aku kena jawab. Dia tukar reka. Tapi ada yang tulis betul. Ini fitnah dia panggil. Baru ni ada ke? Siapa kata bujang di depan perempuan, suami yang mengaku bujang jatuh talak. Bawah UAI. Padahal kita duduk mengajar per kali, jatuh tak cikgu? Tak jatuh. Habis negeri kita pergi, tak jatuh. Orang lelaki kata, saya bujang lagi, kita tak nikah lagi. Satu Malaysia saya mengajar, tidak jatuh talak. Tapi dia buat situ, kalau mengaku bujang, jatuh talak. Bawah UAI. Orang pakar tak? Penuh. Itu fitnah. Boleh jadi betul internet, boleh jadi salah. Jadi baik tashih dengan ulama-ulama. Faham tak lagi? Jangan gaduh kita nak share. Takut berita palsu ni. Jadi dosa kering kita boleh. Apa hukum tengok YouTube agama tapi dalam tandas? Dia tengok ceramah belang berok. Hukumnya makruh. Nabi kata Allah murka orang yang bercakap di dalam ketika buang air. Berbual. Faham? Maknanya masuk dalam tandas ni untuk buang air. Tasawwur benda lain. Ada orang jadi main telefon. Ada orang main tersilang kata. Ada orang buat cakap dengan Lek Noh order akop lauk. Pak Ji. Duk main gitu. Duk kocok ke datang tu. Nak suruh lepas lah kalau kita nak takut kena tembok ni. Tahi tu baik ke bawah. Alhamdulillah. Diam dan ambil masa yang cepat, bersih, keluar. Faham lagi? Kerana tempat itu lebih lama, lebih acak kita masuk, lebih banyak kita kena minta maaf pada Allah. Sebab tu bila kita keluar tandas, kita kena kata ghufranaka. Aku minta ampun ya Allah kepadamu. Tak selalu tengok kuliah belang buang air. Adakah dikira tidak menghormati azan? Kini kita terus menunaikan solat fardu sejurus mendengar azan di masjid. Dia dengar baik-baik. Bila kita dengar azan, sama ada dalam masjid atau di mana pun, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di rumah ke mana, harus mayang tu. Harus. Tidak haram. Tidak dicela syarak.
Dia pun Allahu Akbar tu semayang subuh. Cuma ulama kata yang afdal awak jawab dulu azan. Lepas tu berdoa selawat barulah semayang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Macam mana nak tegur kawan yang berbau badan, bau yang tidak enak? Memanglah kalau bau wangi tak ada masalah. Bau badan ini daripada tindak balas peluh, enzim dalam tubuh dan sebagainya. Tak? Jadi kita nak tegur guana. Nak tegur guana. Dia tahu orang yang badan berbau ni masalah. Dia tahu tak? Dia sendiri dia tahu tak? Bukan badan dia hari tu hari lain tak, hari tu je bau. Dah daripada cek bau badan ni. Dia tahu tak lagi? Dia tahu dah. Faham? Jadi tak payah khabar. Nak khabar kau, nak khabar gini. Saya ada kenal hak ni. Saya ada tengok ni ubat untuk bau badan. Model ni. Kalau awak nak, awak order kot ni. Shopee boleh. Tu gitu dah. Nak tegur ni dah badan dia bau bukan dia buat. Faham? Badan dia jenis bau. Kita buat kita tegur. Awak tak boleh tau. Badan bau. Sesuatu baik duduk rumah. Nak tegur gitu. Kerana orang badan ni bukan dia suruh. Faham? Jadi kita bantulah dia. Saya terada obat ni jadi. Saya macam awak kot dulu. Ada pula tegur bau badan. Dia bukan sengeleng. Bismillah ni haid. Bismillah 5 ni haid boleh baca ke? Boleh. Orang yang haid diharamkan baca Quran. Itu pendapat jumhur ulama. Tetapi kalau bacaan itu kerana dijadikan zikir boleh atau jadikan doa. Contohnya subhanallazi sakhkhara lana hadza, doa itu doa nak naik kenderaan, nak belayar, nak berjalan. Tapi asalnya ayat Quran, tapi dia bukan niat baca Quran, niat doa. Boleh. Dia haid, betul kalau ada orang meninggal, dia pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat Quran. Tapi dia tak niat Quran, dia niat zikrullah. Hukumnya harus ulang Quran. Ulang Quran ini kalau tak boleh ulang dengan hati, ulang dengan bibir bergerak tanpa bunyi. Kalau tak mampu juga taklid pandangan mazhab Maliki. Soalan seterusnya. Sikit lagi deh. Bismillah suku. Macam mana nak ganti puasa? Saya tak ingatlah, tinggal banyak sangat. Ganti saja. Tiap-tiap hari ada masa nak ganti, gantilah. Dah banyak sangat sampai masa nanti insya-Allah akan ada rasa macam dah lebih dah rasanya. Boleh berhenti dah. Dia akan rasa lagu tu, rasa ke banyak dah. Berhenti bolehlah berhenti. Dah pasal mudah ingat nombor. Faham? Tiba-tiba dia terlebih 2 hari atau terlebih 10 hari. Maka Syekh Ibn Hajar jawab, yang lebih itu jadilah pahala puasa sunat. Tiba-tiba sepatutnya 100 hari dia pergi puasa 93 sahaja. Pasal dia ingat ke lebih dah. Faham? Maka dimaafkan oleh Allah. Kerana Allah ni wa kana Allahu ghafurur rahim. Faham tak lagi? Bukan sengaja. Soalan seterusnya. Apakah amalan? Apa hukum dalam Islam solat jarak ketika solat berjemaah? Dia begini. Tidak ada wabak, tidak ada mudarat, sengaja je. Nak semayang situ memang jarak. Nampak? 1 meter. Faham lagi? Sekarang ini wabak. Faham? Tapi musim tak ada wabak. Musim sihat. Tak ada kes apa pun. Sengaja nak jarakkan. Hukumnya sah semayang. Tidak ada ulama kata tak sah. Sebab rapat ini bukan syarat sah. Rapat ini fadilat semayang. Siapa rapatkan sah, dapat pahala sunat. Dia tak rapatkan, hilang fadilat. Bukan tak sah semayang. Faham lagi? Jadi, apakah hukum sengaja renggangkan sah? Tidak ada sebab, uzur, makruh. Bukan haram. Okey? Makruh. Tapi renggang itu ada sebab. Ada tiang, ada najis, anak dia berok sini, air kecing. Sini ada kambing tidur 2-3 ekor, sakok. Terlepas dengan lenung. Atau sakok ada beg, ada tong, ada spekar. Macam-macam lah, ada halangan. Harus. Nampak? Termasuk
kerana menjaga kesihatan dalam kes wabak. Cuma hak moleknya dah kawasan-kawasan yang sudah tidak merah, buatlah rapat setengah meter. Cadangan gitulah. Hak kawasan-kawasan hak banyak berlaku kes yang berbahaya 1 meter. Nak, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ada kes naik, ramai 1 meter balik. Nak, ini 1 meter semua macam tak apa comel lah. Nak, pak tua 1 meter. Dia bagi masjid 1 meter. Saya kata ke kawan saya ni puak-puak Wahbi. Dia kata semua bid'ah masuk neraka belaka. Jadi saya panasang, saya kata tak apalah mudah percaya sangat, mung tu masuk neraka puak-puak mung. Sebab mung baca Quran hari-hari, zaman Nabi mana ada baris. Baris hanya buat kemudian, tapi di zaman sahabat, mung telah buat bid'ah hal ni. Golongan kami tak buat benda yang berdosa sebab kami percaya adalah bid'ah hasanah. Boleh tak saya jawab gitu? Molek dah jawab gitu. Berat puak-puak ni. Habis benda nak menerakakan orang. Siapa ulama'-ulama' tu dia kata sesat. Imam Nawawi sesat. Imam Ghazali sesat. Imam-imam tarekat sesat. Habis benda. Dia ulama'-ulama' mu'tabar, dia ada juga memfatwakan sesat, tapi benda yang jelas. Nampak? Bukan tak ikut patut pandangan dia sesat. Tak ikut benda nafsu dia sesat. Ini bahaya. Ini yang panggil golongan khawarij. Golongan yang suka menyesatkan orang lain. Rugi. Nah, sampai mengkufurkan orang lain. Nah, soalan seterusnya. Solat terlebih rakaat. Tasyahud akhir peringat 5 rakaat. Kena sujud sahwi tak? Sunat sujud sahwi. Dia duduk tayat akhir dah. Tengah-tengah baca, tengoklah aku 5 rakaat hari ni mayang lohor. Sunat sujud sahwi dan tidak batal. Yang batal sengaja tambah rakaat. Sujud sahwi 1 sujud atau 2 sujud. 2 kali sujud sunat. Dah kita waksa je, sah. 3 batal semayang. Dah afdal 2 kali sujud. Kerana Nabi sujud 2 kali. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Dan ni jiwa sejadah boleh buat nyanda. Adakah tidak beradab bersandar menggunakan sejadah itu ketika menuntut ilmu? Pula dah. Dah dia nak bersandar kau anda dia lah. Tak? Dia begini, yang makruh mengambil ruang orang lain. Sebab tu kalau orang ada ramai, mutak tangan belakang, makruh. Faham tak lagi? Tengok ulama kata, makruh masih ada orang buat tangan gini. Pasal ni kalau mutak-tak tangan, kau boleh duduk. Faham? Tengok ulama kata, masa tak ada orang, makruh. Masih ada orang. Kalau dia seorang dalam masjid, tak makruh. Ada kot pandangan lagu tu. Dan ada pandangan kata, orang mu seorang ke ramai ke, makruh bawa tangan belakang gitu. Sebab apa? Pasal Nabi larang. Faham tak lagi? Jadi pandangan-pandangan ulama. Jadi sejadah learning dia boleh lipat belakang. Bila lipat, dia nyanda kita. Ambil tak tempat orang lain? Dah ambil, tak apa dah. Nak? Yang dia ambil kursi rotan hari daripada rumah. Bola sejik. Dia seko duduk gitu. Faham lagi? Tempat dia boleh duduk, jadi orang tak boleh duduk. Itu makruh. Apakah hukum bagi harta pusaka cara tak betul? Tak betul ni bukan saka semua benda tak boleh. Cuma dalam bab harta haram dan dosa besar. Sebab dia kait dengan hak orang lain. Dosa bagi harta pusaka makan pusaka tak betul, dosa haram. Tapi tak sama dengan dosa baca ma'arif di sukung tak betul. Faham tak lagi? Hak tu rengang je. Hak ni harta orang. Nampak? Hak patut bagi tak bagi. Hak patut boleh 1/3 setengah. Hak patut 1/6 boleh 1/8. Semua tu tak betul.
Kan Allah katakan dalam Quran siap. Ada nombor tulis. Orang ni 1/8. Orang ni 1/6. Orang ni 1/4. Orang ni 1/2. Orang ni 1/3. Ada belaka kan? Biar kena. Adik-beradik hok mak lain dak wi. Contoh. Tu makan haram belaka tu. Ayah ni si mati ni sebelum dia kahwin dengan dengan mak kita, dulu ayah kita ni dia kahwin dengan orang lain dulu. Contoh. Masa duduk di Kuala Berang tu. Zaman muda ayah kita kahwin dengan orang Kuala Berang. Boleh anak seorang. Tapi tak tahan lama mak bini ayah kita dulu pertama dulu mati. Jatuh dalam Tasik Kenyir tu lah. Mati. Ada anak seorang duduk Kuala Berang tu, duduk Tajai tu. Faham tak ke? Lepas tu ayah berduduk ngetuk. Ayah kita lama-lama nikah dengan mak kita pula. Boleh kita 5-6 beradik duduk Cenderai ni, kaya-kaya. Bila ayah mati dah ubi kat Kuala Berang. Jadi bagi itu tak betul. Tak sah. Sengaja dosa besar. Kena pergi panggil. Dia tak boleh mari, mungkin kena kata bagi yang ni. Walaupun gila kat Kuala Berang. Gila dah Kuala Berang tu. Contoh. Hilang ingatan. Faham? Wajib bagi yang ni. Diorang gila boleh tak saka? Boleh. Dua je tak boleh saka, ingat sampai mati. Pertama, orang murtad. Keluar agama. Tak boleh saka. Yang kedua, dia tukang bunuh tuang kita. Contoh ayah mati ni, dia katok dengan tukul. Faham tak ke? Atau dia tembak ayah. Maka dia tak dapat saka. Al-qatil la yuris. Pembunuh bagi tuang kita tidak dapat mewarisi. Yang kedua, murtad. Gila, timun saka. Isyak dadah, makan saka. Cuma kalau isyak dadah dan sebagainya, tak boleh kita beri skema. Gila, jangan beri skema. Faham? Kena buat satu pak, tabungnya, beri sekadar untuk perlu makan saja. Orang gilanya beri skema. Bagi orang gila boleh 1 juta, beri skema. Dia lipat wajek lah, pokok tikak. Piung, selap, piung, berderu bawah mah, duk utik. Tok Sio, MPKK dia bawah. Tunggu jet tu. Ataunya bakar api habis semua 1 juta. Faham tak ke? Itu ulama perinci dah hukum. Ni oleh kerana ni hak duk Kuala Berang wak senyap. Hak mak lain wak senyap. Sebab apa kalau kita pergi basing dia seorang pergi mari, patut kita dapat 160,000. Jadi 120 je. Patut dapat 100,000. Panggil capuk tu seorang, boleh 72 je. Banyaklah. Lagipun duduk Kuala Menjai. Hak Cenderai ni ada hak duduk Ranggai tak khabar dah. Dah bagi dah. Dah muda bagi apa suruh. Dia buat gitu. Hari khabar dah mari. Dah. Betul tak? Dah puluh-puluh ribu 100 riyal macam nak berocoh ni. Batuang COVID. Faham lagi. Apakah hukum menjadi fardu ain orang awam mengetahui perkara-perkara yang khilaf dalam perkara-perkara hukum itu? Tak wajib tak orang awam. Belajar kitab fardu ain kecil-kecil, tak musalli, kitab perukunan. Jadi benda itu tak sebut benda khilaf. Untuk muamal saja. Kemudian mu rasa nak lebih lagi belajar kitab-kitab fiqh Arab, kitab-kitab besar supaya mu dapat faham khilaf-khilaf dan sebagainya. Kalau kita nak jadi orang awam saja, nak jadi orang soleh saja, cukup belajar kitab-kitab. Sebab tu ulama tahu buat kitab Arab. Dia buat kitab Jawi, kecil-kecil untuk mudah kita ngaji. Biar lepas pada cukup Kita tengok kitab Jawi, kita kata ulama tu tak pandai tulis Arab. Macam-macam peseng penyakit. Dia buat kecil itu pasal mu bodoh, mu tak erti. Dia buat kitab kecil. Dia ada kitab besar, takkan mu nak mengaji, mu tak erti. Mu erti Arab. Orang tanya jam, mu jawab sahih ke tak? Orang tanya nak pergi di mana, mu jawab dhaif ke maudhu'. Min aina anta? Hadis sahih tak? Sahih korok. Orang tanya nak pergi dua, mari dua ni. Bahang hadis sahih ke tak? Kuatnya Arab mu. Ada orang cakap bab labun
Jadi saya nak tanyalah, kalau duk bernasib bergendang atas kubur apa hukum? Macam mana pula binaan atas kubur? Binaan sebut dah tadi. Kubur dengan masjid, siap pasang kipas dan aircon. Dia begini, masalah kubur ni bila kita pergi, kita boleh melakukan beberapa perkara. Jangan tukar tu. Contoh, berzikir di kubur dengan menjadikan kubur tempat berzikir, itu lain. Ada orang tanya, "Ustaz, boleh tak berzikir di kubur?" Boleh. Apa tak boleh? Kerana Nabi pernah berzikir di kubur. Yang tak bolehnya bila nak berzikir pergi kubur, jadikan tempat berzikir. Itu baru salah. Faham tak ke? Kita pergi di kubur, kita ziarah. Betul tak? Ziarah. Sambil ziarah itu kita membaca zikir-zikir. Itu boleh. Faham? Tapi kita jadikan tempat berzikir. Bila nak berzikir, ingat orang lain seorang jemaah berzikir tu. Dua ni, kubur tu baru tak betul. Pergi berzikir kubur. Faham? Berzikir di masjid terbaik. Tapi kalau kita pergi ziarah, kita berzikir, boleh. Gitu juga dengan bergendang. Nah, sebaiknya tidak bergendang di kubur. Sebaiknya. Walaupun ada pandangan yang khilaf. Bergendang di masjid, ada pandangan-pandangan yang kuat tentang dibolehkan bergendang. Nah, tetapi jangan jadikan adat. Ketika mana? Ketika perkahwinan. Tengah kata perkahwinan itu di luar masjid. Maksud di masjid itu di luar. Ada ulama kata tak, maksudnya di dalam masjid. Di dalam masjid pula ada orang bergendang zaman Nabi. Ketika perkahwinan melakukan di masjid. Nabi tak larang pula. Jadi bila tak larang maksudnya harus. Jadi sebaiknya kita baksikan, jangan berlebih-lebihan. Itu yang terbaik. Kerana zaman kita fitnah. Zaman fitnah. Kita bawa bergendang masuk dalam masjid, takut jadi fitnah. Orang yang tidak memahami, ramai daripada orang yang memahami. Akhirnya balas sama Islam dan dicela orang. Mu cela aku cela mu. Ketika sendirian akan terjebak perkara maksiat. Macam mana cara nak cegah benda ini? Maka jangan sendiri, duduk berdua. Dah orang bujang duduk seorang, mata buat belalak putih-putih, jadi maksiat dah tu. Faham lagi? Macam rigu. Betul tak? Tak imam mana itu masa seorang dengan learning. Berat tak masa seorang itu? Betul tak? Berat tak? Jeng, dah. Tutup imam tu. Kau balik Mesir jeng dah. Kau berat tu. Sebab dah balik Mesir. Jadi Nabi kata, ya ma'asyarus syabab, wahai orang muda-muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang dari kalangan kamu yang boleh menjadi pemimpin bagi isterinya, boleh memberi nafkah, fal yatazawwaj. Maka berkahwinlah. Fa innahu lahu wija. Fa innahu ahsan lil farji, kerana ia lebih elok, lebih memelihara bagi farajmu. Dah ada bini dah. Tak mampu nak berkahwin, alaikum bisyam, berpuasa. Fa innahu lahu wija. Bila berpuasa dia akan jadi perisai. Jadi kahwin. Obatnya kahwin. Kahwin dah tak jadi dak cukup. Kahwin seorang lagi. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Hendaklah kamu kahwin dua, bukan seorang. Dua. Wasulasa wa ruba'. Hendaklah kamu kahwin barang baik. Barang baik. Barang baik apa? Fankihu ma taba. Rapuang tapi Tuhan buat barang. Ma taba barang baik. Betul tak? Barang. Taba baik. Betul dah cakap. Barang baik bau. Mana isteri. Lagu mana baik? Dia akan menjadikan kita mudah untuk akhirat. Jangan tengok comel. Itu obat kita orang muda-muda. Ngeduduk seorang. Duduk seorang. Duduk tengok gambar no lepak. Nama apa? Nak tahu mu ingat ke tak? Aku tak boleh sebut. Kita tak apa nak boleh sebut, boleh pulah mulut tadi. Apa tu? Dah iyalah betul dah. Tengok gambar tu, tengok gambar ni, wah, mata geli-geli. Biasa tu. Kilang arak, kilang pusat masyarakat makin berluasa sekarang. Berapa kerajaan tak tutup je? Tutup. Tak boleh tutup, usahakan supaya tutup. Belum usahakan tutup, suarakan supaya benda tu ditutup.
Kerana kita orang beriman. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu jadi umat mana bukan umat ramai gini. Yad'una ilal khair, yang mengajak orang buat baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tu. Suruh orang buat ma'ruf, larang kemungkaran. Kita dah suruh banyak benda ma'ruf. Mari kita cegah kemungkaran. Kita sebagai kerajaan, sama ada parti mana sekalipun, aku orang Islam, aku nak bersuara esok, aku nak suara juga. Pakat-pakat kita mulakan gerakan. Nak mencari sokongan, mencari apa benda ruang undang-undang yang dapat untuk menghapuskan dua musuh besar umat Islam ini, iaitulah arak dan judi. Buat lagu tu. Nak, ceramah pula amam. Aku duduk depan apa ceramah. Tahu tak? Itu dia antara kewajipan atas kita. Jangan kita kena tengok sini dulu, kita akan tengok sini dulu. Kita kena jaga gini pula, kita akan kena buat. Duk main gitu je, ngundi buluk baru. Buat dulu. Suarakan. Tanda protes kita umat Islam, kita nak benda ni dihapuskan. Tak boleh hapuskan semua, separuh, tak ada separuh. Suku pun tak apa dulu. Apa pandangan tentang wakil rakyat, tak kira parti mana, tak buat kerja. Nak buat kerja ke mana dia? Covid. Covid nak kerja ke mana? Macam orang nega kat wakil rakyat ni, kalau time apa benda tak boleh keluar. Siapa sini orang nega? Mu nega ke anda? Tak nega. Siapa nega? Ada? Cakap tangan orang. Siapa nega? Tak ada seorang. Berkawan belakang ni. Orang nega, dia huruf dia nak. Yang paling penting dalam orang berniaga ni huruf apa? Dia A sampai Z, huruf dia yang paling dia dicita-citakan oleh orang berniaga. R. Benda mana R? Salah. U. Apa mana U? Utung. Salah. D. Salah. Huruf B sangat ditunggu-tunggu oleh para peniaga. Sebab kalau PKP dah boleh jual. Ada B belakang, boleh jual. Ke tak betul? Main aku. Minta maaf korang lah. Tapi betul lah. Faham tak? Ke tak betul? Gitu juga. B. B. Ada B belakang. Esok je goreng pisang, ci. Tu jual ni, tu jual. Betul tak? Tak ada B. PKP mula. Nengung. Taruh kuali bawah rumah. Faham? Aruk B. Pada kita ni buat main dia angka, buat main di nombor, jadi order kita. Tapi nak kan ni Covid. Ayat bukan semua dia boleh buat. Kalau musim ni, ada benda yang dia tak ada. Cuma kalau benda tu berpeluang dia boleh bekerja, tiba-tiba cuai, tiba-tiba tak buat kerja, maka takut-takut dia makan pendapatannya itu tidak berkat. Faham lagi? Soalan terakhir, setiap kali balik kerja, balik lewat, malam bini akan catung. Nak buat guana ni. Apa hukumnya bini masam muka setiap kali suami balik rumah? Dia gini, orang perempuan ni kalau dia sakit, dia boleh muka masam. Pasal sakit. Takkan sakit suka. Tak gitu mau. Gila babi namanya. Faham lagi? Lagi ketika dia sedang haid. Kerana haid ini rasa tak sedap dalam badan. Orang lelaki tak pernah rasa. Proses kadang-kadang darah proses rahimnya itu bertindak balas dalam rahim. Saraf-saraf di bawah rahim kan. Haid tak menentu. Itu boleh muka masam. Adapun ketika tidak ada sebarang uzur, maka sunat dia senyum. Tidak wajib senyum. Sunat senyum. Kerana apa? Kerana senyum itu menyebabkan orang yang melihat rasa senang hati. Tak ada orang yang tak suka tengok orang senyum, melainkan orang sakit mental, ada masalah. Gila je. Bangsa mana pun dia suka orang senyum. Faham lagi? Jadi perempuan antara sifat isteri solehah ialah membuat muka dia itu membuatkan suaminya senang hati. Nabi kata al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka.
perempuan isteri yang salihah itu bila kau pandang saja kepadanya maka menggembirakan kamu. Dia tak cakap lagi, dia tak nyanyi lagi, dia tak buat masak lagi, tak buat kucai air lagi. Muka dia tu kita tengok, kita senang hati dah. Agak-agak ada tak orang rumah kita gitu? Adalah masa baru kahwin sahaja. 2-3 hari jadi pengantin. Betul tak? Malam pengantin suka tak tengok? Cak, kamu baru jadi pengantin. Malam pengantin suka tak tengok? Pagi esok tu suka tak? Suka. Ni berapa bulan dah? 4 bulan dah. Sama tak dengan malam pengantin? Sama. Nanti dia akan hilang. Nak berasa lain. Nah, dulu kalau bini kita tak dok atas muka tangga kita sapa, kita berasa dok senang hati. Bahasa baru kahwin, kita sapa handakat, dia duduk atas tu. Assalamualaikum. Kita tengok, apa? Mampu injing. Ramai. 6 tahun dah kahwin, tak ada hal. Dia keluar pun okey, tak keluar pun okey. Nampak? 30 tahun dah kahwin, dia sapa empan rumah tengok dia ada, pom, bawa lagi tak keluar. Pang lagi. Malah tengok boti tengok muka. Pang lagi. Jadi masalah. Dia barang lama. BMW pun rosak dia barang lama. Jadi cabut spring jadi apa. Jadi kalau masam jangan masam yang menyebabkan suami kita sakit hati, takut-takut berdosa. Dia biar menyenangkan hati. Kalau memang masam itu suami tak senang hati, takut-takut kita tak dapat gelaran isteri yang salihah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtana alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.